Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa lagi untuk siaran hari ini. 3 bulan Ogos 2022 bersamaan dengan Muharram 1444 Hijrah. Kerana hujan lebat, kami bukan hujan agak lebat di Kuala Lumpur, kami terpaksa ambil kaki lima di depan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kerana inilah yang ada bumbung untuk saya live. Saya ucapkan ribuan terima kasih semua, terutama 800 orang yang stay semalam di Facebook dan 400 orang yang stay konsisten di YouTube bagi mengikuti sesi mengenai kesihatan mental. Saya fikir semalam stream yang terbagus antara saya dengan Tuan Haji Hairul yang memberi banyak penjelasan yang lebih dinamik dan lebih hands on untuk tuan-tuan praktikan ketika kita mula melihat gejala apa yang disebut sebagai krisis kesihatan mental yang meningkat. Dengan hari-hari ataupun tiap minggu kita akan mula melihat sama ada kejutan kes bunuh diri, kejutan kes tindak balas kekejaman ke atas anggota keluarga yang membawa kepada kematian berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan bercakap sekali lagi perkara yang paling saya bimbangi, iaitu mengenai apakah kita masih akan ada pekerjaan menjelang Disember 2022. Ini adalah topik khusus kepada semua 14.6 juta orang yang bekerja dan berdaftar sebagai pekerja, termasuklah 1.4 ke 1.5 juta penjawat awam. Bagi rakyat Malaysia yang masih bekerja, persoalan yang timbul apabila kita melihat krisis ekonomi ini dengan apa yang dipanggil sebagai ketidakupayaan negara memacu modal baru bagi menjamin keboleupayaan syarikat-syarikat bertahan bagi melalui period yang sukar dalam jangkaan 6 bulan sekarang dan 24 bulan daripada sekarang, seperti mana yang disebut oleh tabung kewangan antarabangsa sebagai period yang kritikal yang boleh menjerumuskan banyak negara di dunia jatuh ke dalam pecah konflik ekonomi. Konflik ekonomi yang kritikal kita sebut sebagai muflis. Seperti mana yang saya dah brief saudara tu tentang sebuah negara yang muflis, 25 negara dalam perjalanan menuju muflis. Manakala krisis yang lagi satu adalah mengenai 60 buah negara yang disenaraikan sebagai negara rapuh ekonomi. Ini antara topik yang wajar kita bincangkan bagi membolehkan tuan-tuan melihat semula keadaan pekerjaan tuan-tuan, di mana tuan-tuan berada sekarang, di mana syarikat tuan-tuan bekerja, apa potensinya, apa ancamannya, supaya kita ada justifikasi yang adil. Tuan-tuan dan puan-puan, kerana saya bekerja di 6 buah syarikat yang saya anggap kata 2 daripadanya besar tersenarai dalam bursa saham, manakala 3 daripadanya besar tersenarai dalam bursa saham, manakala yang lain-lain adalah syarikat yang mempunyai potensi kewangan yang sangat kukuh. Tetapi tidak ada satu pun syarikat ni yang saya bekerja tidak melalui period yang kritis, kecuali pada tahun 94 dan 96 ketika ekonomi memacu dengan begitu laju, ketika pertumbuhan ekonomi Malaysia berada pada paras 7 hingga 9% tahun. Saya bekerja di kumpulan utusan yang meraih keuntungan di antara 11 ke 12 juta setahun. Saya menikmati bonus 2 bulan, saya segerasya dan segala bentuk lah apa yang dipanggil sebagai manfaat kewangan apabila bekerja dalam sebuah syarikat yang disenaraikan di bursa saham dan meraih keuntungan. Tapi saya melalui period yang serius dengan sebuah syarikat multinasional iaitu Astro pada tahun 1998. Apabila saya mula bekerja dengan Astro pada 1998 dan kemudian krisis mata wang Asia yang menjerumuskan Malaysia, Indonesia, Thailand dan juga Korea Selatan dalam konflik ekonomi yang sangat dahsyat. Kemudian saya bekerja dengan NTV7 yang baru pulih daripada krisis ekonomi tetapi mengambil masa 3 tahun untuk menyelaraskan pembayaran gaji pada pekerjanya mengikut jadual. Saya bekerja dengan Media Prima Senyap Berhad ketika cost cutting yang sangat ekstrim dan perkataan multitasking mula diperkenalkan. Ketika pekerja-pekerja tetap tidak lagi diambil, manakala yang diamalkan adalah pekerja-pekerja kontrak yang ditawarkan kepada freshie ataupun graduan yang baru lulus dengan anggaran gaji murah tetapi tiada benefit bekerja pada tahun cost cutting yang sangat hebat.
Dan saya juga berada pada era yang disebut sebagai recession, iaitu kemesetan ekonomi dunia, di mana ekonomi dunia sentiasa tumbuh di bawah paras 3% tahun daripada 2011 bawalah sampai 2019. Di mana ada syarikat yang tidak mampu menyara pekerjanya dari segi masa depan, mula melancarkan MSS atau lebih zalim lagi adalah retrenchment, iaitu pengecilan saiz bekerja. Di mana ada syarikat yang mempunyai 3,000 pekerja mengurangkan secara mendadak hingga ke 1,500 orang pekerja dengan menggunakan alasan automasi, iaitu bermulanya sistem automatik yang tidak lagi memerlukan tenaga pekerja yang ramai. Yang kedua adalah kerana kemuncupan pendapatan. Dan yang ketiga, kerana mereka mula melihat staf yang telah lama bekerja sebagai tidak lagi produktif apabila syarikat melalui dimensi baru, sama ada melalui IR 4.0 ataupun revolusi industri keempat, atau kerana syarikat tersebut telah mengimplementasi automasi menjadikan jumlah pekerja perlu dikurangkan, ataupun kecekapan pekerja yang telah lama bekerja. Mereka menikmati gaji yang tinggi kerana lama bekerja, tetapi gaji yang dibayar tidak lagi setimpal dengan jawatan yang diwujudkan. Penambatan ataupun VSS dan MSS pada sekitar 2012 hinggalah sebelum COVID melanda adalah fenomena yang telah menggambarkan kegoncangan ekonomi yang sangat dahsyat dialami oleh negara ini sebelum COVID pun, terutama oleh syarikat-syarikat yang mula satu. Mereka membawa masuk sistem automasi bagi membolehkan penggunaan robotik ataupun automasi mengurangkan tenaga kerja. Yang kedua, syarikat-syarikat yang dipimpin oleh mereka yang pakar tentang pengurusan kewangan yang mula melihat ada jawatan ataupun ada sektor ataupun ada jabatan yang diwujudkan yang tidak lagi efisien tetapi menelan kos yang tinggi. Maka mereka membuat keuntungan dengan pengurangan kos. Apa itu keuntungan, tuan-tuan? Adalah dengan menamatkan khidmat pekerja-pekerja yang bergaji tinggi, dengan mengatakan bahagian pekerjaan tersebut sudah tidak lagi relevan untuk syarikat, dan apabila pekerja ini keluar, mereka berjaya menjimatkan gaji bulan yang tinggi, berjaya menamatkan insurans yang tinggi, kos perubatan yang tinggi, kerana pekerja-pekerja yang lama berkhidmat memiliki keistimewaan. Semakin lama anda berkhidmat dan semakin anda kelihatan tidak relevan, maka anda akan diletakkan dalam senarai sebagai beban syarikat. Ini perkara yang akan berulang lagi apabila saya fikir ramai banyak syarikat pada suku akhir tahun 2022 dengan mengambil kira krisis lepas pandemik, di mana pada bulan 8 ekonomi dunia dibuka dan sekarang hampir dibuka sepenuhnya. Dan setelah setahun ataupun setahun 2 bulan, syarikat melihat hampir 5 suku tahunan, iaitu 12 bulan bagi suku tahun 22 dan 3 bulan bagi penghujung suku tahun 2021, syarikat mula melihat ada kemungkinan kos sumber manusia adalah beban yang tinggi. Maka saya fikir ramai syarikat yang sekarang, terutama yang disenarai pun ataupun anak syarikat yang disenarai, agensi kerajaan, syarikat-syarikat swasta lebih lagi lah, tuan-tuan, yang mula melihat bahawa 2023 dan 2024 bukanlah tahun yang boleh menjamin keuntungan. Artinya, mereka akan menyelamatkan tahun kewangan 2023 dan 2024 dengan mula menawarkan pemberhentian pekerja. Saya fikir dalam skala yang agak besar, kerana saya boleh melihat, kerana saya berada dalam pengurusan yang tertinggi hampir 16 tahun selama saya berkhidmat. Saya tahulah bagaimana meeting yang dijalankan oleh pihak pengurusan tertinggi, yang kebiasaannya apabila pembentangan dibuat, sekiranya produktiviti ataupun pengeluaran utama syarikat sudah tidak lagi menjamin perolehan yang sama seperti tahun-tahun kewangan yang sebelumnya, maka syarikat akan mula melihat di mana cost cutting. Dan cost cutting yang paling menguntungkan adalah cost cutting sumber manusia. Saya dalam jangkaan saya dengan melihat beberapa data yang saya akan bentangkan pada saudara sebentar lagi, saya ada keyakinan bahawa banyak syarikat swasta yang tidak akan mengalami gangguan populariti politik. Berarti syarikat-syarikat ini tidak berkaitan dengan mana-mana parti, syarikat-syarikat ini tidak berkaitan dengan mana-mana institusi, maka mereka boleh membuat keputusan tanpa ada tekanan dari segi impak politik. Berarti daripada 14.4 juta, kira-kira 15 juta pekerja bekerja dalam syarikat yang lingkaran politiknya jauh. Berarti pemilik-pemilik syarikat boleh melaksanakan langkah untuk mengurangkan pekerja secara sepihak. Begini, tuan-tuan, tuan-tuan boleh ceritalah, kita ada akta buruh, kita ada macam-macam akta. Tapi daripada pengalaman saya 1998, apabila 75,000 ke 100,000 orang kehilangan pekerjaan dalam tempoh 3 bulan,
selepas krisis mata wang Asia jatuh, di mana Malaysia antara satu daripada 4 negara yang terjejas teruk, di mana ringgit daripada RM2.50 kepada $1 jatuh hingga RM4.40 sedolar sebelum ditambat oleh Perdana Menteri pada waktu itu, Dr. Mahathir Mohamad, pada RM3.80. Hampir 75,000 ke 100,000 orang kehilangan pekerjaan. Dan pada waktu itu, tuan-tuan, dia telah memberi gambaran kepada saya. Sebutlah kita ada undang-undang buruh, kita ada apa undang-undang pun. Tetapi apabila datang pada konflik ekonomi, undang-undang bukanlah perkara utama yang difikirkan. Bagi tuan-tuan yang melihat period yang lebih dekat, sila Google dan rujuk di bawah tawaran BSS dan MSS yang mula diperkenalkan secara berleluasa pada tahun 2012, bawa sampailah sebelum COVID. Saudara boleh lihat syarikat-syarikat yang dianggap established, yang disenaraikan di bursa saham, yang mempunyai berkaitan dengan saham kerajaan, yang mempunyai berkaitan dengan saham parti, kesemuanya melaksanakannya. Berarti walaupun dalam keadaan tertentu kita yakin kita mempunyai akta buruh, tetapi apabila sampai kepada satu keadaan, percayalah, pemilik modal menguasai segala-galanya. Berarti dalam keadaan rumit apabila syarikat memikirkan dia tidak boleh lagi menjana pendapatan sesuai dengan bebannya. Ini kita kena faham, matematik dia bukan tentang kapitalis, tetapi tentang logik bagaimana syarikat mengecilkan operasi apabila pendapatannya berkurang. Saya ukur pada saudara, kerana hampir 2 tahun lebih kita tak boleh melepasi pasaran saham kita pada 1,600 ke atas secara konsisten. Mencapai 1,800 pun agak sukar. Para psikologi saham kita adalah 1,600 mata. Tapi kita tak capai para sihat, iaitu 1,800 ke atas. Berarti kita mengalami masalah yang sangat besar dari segi perolehan modal. Berarti akan ada banyak gambaran yang kita boleh lihat, walaupun pasaran saham hanya mewakili 20 ke 20% ke 25% ekonomi Malaysia untuk mengukur kedudukan lunjuran ekonomi. Tetapi sekiranya syarikat-syarikat yang disenaraikan di bursa saham sendiri gagal mendapatkan modal baru untuk membolehkan mereka melangkah ke depan selepas pasca endemik ni, tuan-tuan, berarti 75% ekonomi Malaysia yang diunjurkan oleh syarikat-syarikat yang berada di luar daripada bursa saham juga tak mungkin akan mendapat modal pasaran yang baru. Apabila syarikat-syarikat mula gagal mendapat modal pasaran yang baru dan kita melihat indeks pengguna tumbuh pada paras yang sangat rendah, 4 ke 9%. Sedangkan apa yang syarikat tanggung dari segi kadar operasi boleh meningkat antara 10 hingga 15%. Setengah-setengah syarikat, tuan-tuan, masih lagi mengekalkan operasi berasaskan kepada produk import. Kerana saudara pun tahu salah satu daripada bisnes besar di Malaysia adalah semikonduktor dari segi chip komputer. Saudara yang bekerja dalam industri automobil, berita buruk. Siapa yang bekerja dalam industri automobil, kita sedang menerima berita yang sangat buruk. Kerana industri automobil dijangka tidak akan dapat membekalkan jumlah kenderaan yang cukup. Berikutan, harga kenderaan yang menjadi terlalu mahal kerana syarikat-syarikat pembekal bahan utama dalam penghasilan kenderaan mula menghadapi kos yang tinggi. Besi melambung tinggi, barang-barangan yang digunakan dalam penghasilan chip kenderaan, yang kini jumlah chip yang dihasilkan oleh negara-negara pengeluar utama yang sedang mengalami masalah bekalan sangat kecil. Berarti sama ada chip itu ditawarkan oleh industri automobil atau industri telekomunikasi, siapa yang menawarkan produk yang lebih baik, dia akan mendapat bekalan chip. Berarti kita fikir kata di sini akan menang pada industri telekomunikasi, kerana industri telekomunikasi sentiasa merancak dan berkembang. Berarti automobil akan melalui proses keperlahanan pengeluaran. Berarti siapa yang bekerja dalam sektor otomotif, anda akan melalui cabaran yang sangat perit pada suku terakhir 2022. Manakala bagi mereka yang dapat tip, anda pun semua dah dapat tip dah, bahawa kereta akan mahal, sekitar 10% harganya akan meningkat bagi kereta baru. Kerana SST telah pun ditarik balik, kerana kerajaan cuba mendapatkan kembali 3 hingga 4.2 bilion wang yang mereka hilang kerana melupuskan SST bagi produk kereta. Dan manakala bagi mereka yang mula nak membeli kereta, mereka akan berpindah kepada kereta terpakai, di mana kereta terpakai yang diunjurkan pada tahun keluaran 2016 ke atas akan mula meningkat harganya 10 ke 15%. Kerana demand permintaan kereta terpakai akan menjadi tinggi, berikutan kereta keluaran baru akan mulai rendah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan kita melihat ekonomi secara realistik, saya tak stream untuk menakutkan saudara, kerana ini adalah stream yang konsisten. Setiap kali datang isu ekonomi, saya stream dengan saudara yang konsisten. Selain daripada saya membaca dan melihat data ekonomi,
Saya menggunakan pengalaman peribadi saya. Selama 16 tahun berada dalam pengurusan yang tertinggi. Bagaimana pengurusan tertinggi berfikir setiap kali syarikat dilanda oleh masalah kewangan? Apabila saya bercakap tentang positive vibe ataupun bagaimana bermentaliti positif, saya tak sangka syarikat-syarikat besar memberi perhatian pada video tersebut. Mungkin dikongsi oleh kaki tangan ataupun HR. Saya dapat 6 tawaran untuk menyampaikan ceramah kepada penjawat yang bekerja dengan syarikat-syarikat bermasalah, dan 2 daripada syarikat ini adalah listed. Tapi saya masih berfikir, tuan-tuan, kerana saya bagi tahu kata apabila saya menerima feedback ni di mana syarikat-syarikat yang besar dan 2 daripada mereka tersenarai melihat video tersebut, bagaimana saya bercakap tentang pekerja perlu berubah mentalitinya, berarti syarikat ini berada dalam proses meminta saya datang dan campur tangan untuk memberi vibe positif dan vibe productivity pada pekerja. Berarti saya dapat tangkap bahawa syarikat sedang berada dalam usaha mencari dan melaksanakan apa jua langkah untuk memulihkan prestasi pekerja yang dianggap tidak lagi produktif atau berada dalam senarai beban syarikat, di mana saya adalah sebahagian daripada mekanisme. Berarti kalaulah mereka nak membuat pembuangan pekerja, mereka kata mereka telah memanggil orang yang saya ni lah, antara orang lain lah, mungkin mereka senaraikan, mereka telah memanggil kumpulan orang untuk memberi latihan produktiviti. Mereka telah memanggil kumpulan pakar motivasi untuk membentuk dan memulihkan pekerja-pekerja yang dianggap bermasalah ataupun dianggap toksik kepada syarikat. Berarti saya adalah sebahagian daripada frasa penawaran bagi membolehkan syarikat mengambil langkah pada bulan Disember dengan mengatakan semua kumpulan yang mereka tidak kehendaki ini telah diberi langkah dan peluang untuk berubah tetapi tidak berubah. Jadi saya baca data tu kerana jarang, tuan-tuan, saya stream mengenai produktiviti tak sampai 2 minggu pun. 6 tawaran ni. Son hantar lagi 1 tawaran daripada sebuah syarikat besar yang minta masuk melalui DM petang tadi untuk datang dan itu memberikan saya index sikal. Kerana dulu waktu kita bekerja pun, tuan-tuan, apabila kita mempunyai pekerja yang bermasalah, pekerja yang kita anggap tidak relevan, pekerja yang kita anggap dibayar gaji yang tinggi tetapi sumbangannya kepada syarikat telah tidak setimpal, kebiasaannya langkah-langkah yang diambil oleh pengurusan sumber manusia sebelum pergi ke langkah akhir, iaitu langkah tidak popular, sama ada menggunakan alasan disiplin untuk menamatkan perkhidmatan pekerja, itu yang lebih keras, atau menggunakan langkah retrenchment, VSS atau MXS. Dia ada satu pola yang telah berlaku pada tahun 1998, di mana apabila satu syarikat mula melancarkan pembuangan pekerja secara besar-besaran, dia akan membuat teori domino, di mana syarikat-syarikat lain juga akan membuat langkah yang sama. Dan ada kala langkah-langkah tersebut bertentangan dengan akta buruh, tetapi oleh kerana tekanan ekonomi telah berlaku dengan meruncing, ia menjadi kes yang seolah-olah diabaikan. Ini realiti pengalaman saya kerana saya berada dalam period 98 hingga 99, di mana hampir antara 75,000 ke 100,000 orang kehilangan pekerjaan. Pembuangan secara besar-besaran selepas Hari Raya Aidilfitri 1998. Itu yang dipanggil sebagai tragedi pasca Aidilfitri. Dengan ini saya kongsi dengan saudara untuk saudara melihat kembali peranan saudara dalam syarikat. Salah satu daripada syarikat yang menghubungi saya memaklumkan secara detail masalah mereka. Masalah adalah kerana mereka mengilmi kumpulan pekerja yang besar yang menjadi toksik kepada syarikat. Syarikat mempunyai masalah kerana sahamnya yang dulu berharga RM1.80 pernah capai RM2.5. Ini hanya berada dalam bursa pada sekitar 40 ke 45 sen. Syarikat telah berusaha sedaya upaya meyakinkan pelabur asing, tetapi sahamnya tak meningkat dalam tempoh 2 tahun. Berarti hinggalah ekonomi dibuka dalam tempoh setahun ni, bila kita dah mula buka ekonomi kita pada bulan Oktober. Dan sekarang kita dah nak masuk Ogos, nak pergi ke September, nak hujung kuartal lah. Berarti syarikat-syarikat ini mula melihat, setahun selepas berakhirnya, kita anggaplah pasca endemik sekarang, dengan terbukanya ekonomi domestik dan ekonomi antarabangsa, syarikat akan mula membuat unjuran. Keterbukaan ini apakah akan memulihkan dunia sama seperti apa yang berlaku sebelum COVID atau melemahkan lagi? Sekiranya setahun mereka telah melihat data perniagaan mereka tidak berkembang, mereka telah melihat data bahawa unjuran ekonomi dunia, kerana dia bukan sahaja domestik, sebuah bergantung pada sebuah ekonomi negara bergantung pada ekonomi global. Yang jangkaan saya, ekonomi global tidak akan tumbuh melebihi 2% bagi tahun 2022.
Malaysia pada suku pertama, kita telah mencatatkan 5.3% pertumbuhan ekonomi. Indonesia 5.0%. Berarti pertumbuhan kita lebih baik pada suku pertama. Indonesia sekarang, perbincangan dan perdebatan yang paling hebat di kalangan ahli ekonomi adalah mengenai hutang luar. Mereka mula bercakap mengenai apakah Indonesia mampu menangani hutang luar. Kita memiliki 1.03 trilion hutang luar, kadar yang tertinggi dalam sejarah yang saya pernah jadi wartawan. Tapi hutang tersebut masih lagi 60.4% daripada keluaran negara kasar. Berarti dalam perlembagaan, dalam perundangan kita boleh meminjam hingga 65%. Tetapi kadar pinjaman kita masih lagi 60.4% dengan totalnya 1.03 trilion. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ekonomi dunia ada 3 perkara yang dibincangkan, apa yang dipanggil sebagai kesan COVID yang ketara. Ketika COVID-19 melanda pada tahun 2020 dan kemudian banyak negara melancarkan sekatan ekonomi dan menutup pintu perniagaan negara mereka sesuai dengan langkah yang dilancarkan di seluruh dunia untuk mengawal jangkitan. Kebanyakan negara meningkatkan hutang bagi membolehkan mereka menanggung kos operasi, bagi membolehkan mereka menanggung kesan ekonomi. Apabila ekonomi berakhir, tuan-tuan, banyak negara yang sekarang walaupun ekonominya tumbuh, tetapi mereka terbeban kerana hasil negara yang diperolehi terpaksa digunakan untuk membayar hutang yang bertambah kerana mereka berhutang sepanjang 2 tahun COVID-19. Ini adalah salah satu daripada sebab kenapa saya senaraikan pada saudara 25 buah negara yang bakal muslim pada bila-bila masa dalam tempoh 6 hingga 24 bulan mengikut kajian tabung kewangan antarabangsa. Malaysia bernasib baik kerana kita menyusun hutang dengan baik, di mana 97% hutang Malaysia adalah dalam ringgit. Berarti hutang juga. Cuma kita tidak terimpak apabila ringgit menjunam ke paras terburuk 4.44 dan 4.40 per dolar Amerika. Tetapi oleh kerana hutang kita adalah hutang domestik, di mana kerajaan berhutang kepada KWSP, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, Pemmodalan Nasional Berhad dan juga bank-bank tempatan, menjadikan impak hutang yang itu wujud tetapi tidak terkesan oleh kejatuhan mata wang ringgit. Ini yang dialami oleh negara-negara yang sedang berada di ambang muflis kerana syarikat mereka terpaksa bekerja untuk membayar hutang. Itu saya bagi tahu pada gambaran umum untuk saudara lihat ekonomi dunia, yang mana apabila lebih banyak negara berada dalam kancah muflis, berarti ataupun kancah kemelesatan ekonomi ataupun kancah recession ni, impaknya akan tetap kena kepada negara-negara lain, terutama ekspor dan importnya. Saya beritahu juga pada saudara, begitu juga yang ditanggung oleh syarikat-syarikat yang saudara bekerja. Kebanyakan syarikat terpaksa mengeluarkan keuntungan yang mereka perolehi pada tahun-tahun sebelumnya untuk menanggung 2 tahun yang tidak produktif apabila COVID. Tapi syarikat-syarikat ini akan mula memikir, itu adalah proses mereka bertahan, di mana apabila COVID-19 melanda, mereka memikirkan langkah bertahan. Apabila ekonomi mula dibuka pada Oktober 2021 dan dia akan ambil, kenapa saya kata kuarter Disember ni masihkah kita memiliki pekerjaan? Kerana saya fikir apabila menjelang kuarter terakhir pada Disember, kesemua pemilik-pemilik saham dan pengurusan kanan akan mula memikir bagaimana syarikat akan dipacu pada tahun 2023. Kalaulah ekonomi telah dibuka selama 5 penggal, iaitu 1 penggal bagi penghujung ataupun 3 bulan terakhir 2021 dan sepenuhnya 12 bulan bagi tahun 2022, sekiranya syarikat merasakan bahawa ekonomi tidak akan berkembang dengan baik, berarti langkah yang diambil selepas ini adalah menawarkan pemberhentian pekerja. Dan saya tak fikir banyak syarikat yang telah pun menggunakan dana mereka pada tahun 2020 hingga 2022 untuk mengekalkan gaji, untuk mengekalkan pendapatan, akan mampu untuk menawarkan VSS dengan kadar yang baik. Sebagai contoh, saya beritahu pada saudara apa yang berlaku waktu ekonomi okey pun. Pada 2012 hingga 2018, tahun di mana VSS dan MSS menjadi demam dalam sektor pekerjaan, banyak syarikat pada mulanya menawarkan 1.5 bulan gaji kali dengan tahun berkhidmat. 1.5 bulan gaji kali dengan tahun berkhidmat. Semua orang yang bekerja lama dia apply. Dia bekerja 20 tahun dia apply. Kerana 20 tahun kalau gaji dia 10,000 ataupun ambil gaji dia 10,000 lah, orang senior ni 20 tahun, mereka akan memperolehi 200,000. Kerana dia akan dikali dengan tahun perkhidmatan. Berarti 10 tahun perkhidmatan kali gaji bulan. Tetapi akhirnya tuan-tuan, apabila sampai pusingan-pusingan yang seterusnya,
syarikat mula mengambil langkah yang lebih menjimat dan menguntungkan mereka, di mana orang yang baru bekerja akan ditawarkan sebulan gaji kali dengan tahun awal pekerjaan. Berarti kalau mereka kerja 10 tahun, dia diberi 10 tahun je. Manakala orang yang dah bekerja 30 tahun, dia ada lagi baki pekerjaan dia 10 tahun, dia tidak lagi dikalikan dengan 1 bulan gaji kerja kali 30 tahun perkhidmatan. Dia kata kali tahun baki perkhidmatan. Berarti orang yang dah berusia 50 tahun, tak produktif, tak faham IT, dia bukan generasi IR 4.0, tak relevan untuk dibawa masuk pada era kritikal yang memerlukan syarikat memacu kepada navigasi baru. Mereka hanya ditawarkan 10 kali gaji tahun terakhir bekerja. Berarti orang-orang ini terpaksa berhenti dengan pendapatan yang sangat kecil. Berbanding ketika mula VSS dan MSS mula diperkenalkan pada tahun 2012. Berarti angka tawaran untuk menyingkirkan pekerja tidak produktif, pekerja bermasalah, pekerja toksik diunjurkan dengan kos yang lebih kecil. Tuan-tuan dan perempuan, kita ada berapa ratus orang sekarang? 790. Tuan-tuan dan perempuan, apa yang saya bimbang adalah dengan alasan ataupun dengan menggunakan fenomena ekonomi semasa. Terutama tuan-tuan yang bekerja dalam medium, kumpulan medium, berarti saudara bergaji 5,000 bawa ke 10,000. Ini ambil yang medium dulu. Jawatan yang saudara ada dianggap sebagai jawatan observation ataupun jawatan yang saya dianggap di bawah carta lama. Berarti saudara diadakan di situ kerana kedudukan saudara yang kerjaan asas, saudara dinaikkan ke pangkat, sama ada senior eksekutif ataupun manager, bagi membolehkan peranan saudara akan memantau pergerakan pekerja junior. Saudara akan menjadi kumpulan yang dianggap sebagai persona non grata, iaitu orang yang tidak perlu lagi dalam syarikat kerana otomasi akan mengambil alih. Kerana banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulunya saudara pantau dan kemudian sistem masuk. Ketika saudara pantau, sistem bermasuk. Sistem boleh memantaunya. Berarti saudara akan menjadi satu kumpulan orang yang dianggap sebagai, kenapa kita perlu membayar gaji kepada mereka 5 hingga 10 ribu ringgit. Dan kebanyakan saudara akan berusia di antara 28 hingga 35 tahun. Atau lebih sikit saya cecahkan 40. Pada masa ini, terdapat 203,000 orang graduan yang menganggur. Selalunya syarikat, ketika saya menjadi kumpulan pengurus segmen ini kita anggap adalah segmen memantau. Berarti ketidakwujudan mereka pun boleh dikeselia oleh sistem. Berarti kalau saudara bekerja dalam HR, pemantauan HR tentang penggajian, kehadiran, permohonan borang cuti, permohonan cuti sakit, network dengan segala bentuk yang telah dibuat oleh HR adalah network yang dikendalikan oleh sistem. Berarti bagi syarikat yang memiliki 500 orang pekerja, sebenarnya dia boleh memiliki 5 orang HR. Kerana pemantauan sistem yang telah mereka labur sepanjang tahun 2010 ke atas, ketika sistem otomasi begitu diperkenalkan, kini adalah masa yang sesuai di mana sistem otomasi itu telah matang. Berarti kalau syarikat mengalami masalah, kumpulan yang dianggap sebagai kumpulan pengurus, berarti saudara tak berada betul-betul dalam direct pengeluaran produk, saudara tak berada betul dalam kumpulan yang membuat decision yang kritikal. Decision kritikal dipanggil brain oriented. Saudara berada apa yang dipanggil sebagai management oriented, hanya menguruskan saja. Berarti kumpulan ini akan menjadi sasaran untuk ditawarkan berhenti, ditamatkan perkhidmatan dengan apa cara. Kalau syarikat-syarikat swasta yang lebih kecil yang terkenal dengan tidak mempedulikan hal-hal kebajikan, mereka akan menyingkirkan anda keluar. Dan sekiranya mereka menyingkirkan anda keluar, mereka memerlukan penggantian minimum. Berarti kalau ada 10 orang, dia buang, dia dah selamatkan antara 50,000 ke 100,000 ringgit sebulan bagi gaji. Saudara tahu ada 202,000 orang siswazah menganggur yang datanya dikeluar oleh Jabatan Perangkaan Negara pada Julai 2021. Berarti angka tersebut mungkin telah mencapai 220,000. Kerana saya nak beritahu pada saudara, pertumbuhan pengangguran di Malaysia masih 4%, iaitu sebuah negara tidak sihat. Di mana hingga hari ini, data terakhir kita ujung hari bulan Mei, kita memiliki 639,000 orang penganggur. Pada bulan April, kita ada 647,000 orang penganggur. Dalam tempoh 30 hari tahun ni, kerajaan negara hanya boleh menyediakan 8,000 je pekerjaan baru. Kalau sebulan 8,000 je pekerjaan baru. Sedangkan jumlah pengangguran berada dalam paras 639,000. Dan di antara tersebut, datanya adalah 202,000 mereka yang disebut sebagai graduan. Berarti kalau mereka
untuk memantau sistem sekiranya sistem ini memerlukan pemantauan. Dia memerlukan pemantauan junior kerana sistem otomasi sebenarnya boleh melaksanakan tugasnya 110% lebih baik daripada manual manusia. Mereka akan mula menyingkirkan pekerja kelas menengah ni dan kemudian menaikkan pekerja yang junior eksekutif ni, yang dah kenal syarikat, tahu sistem syarikat. Yang junior ni diberikan tawaran eksekutif. Daripada gaji 2,200, mereka diberi pangkat ke senior eksekutif dengan kenaikan antara RM300. RM300 dah kira direbut orang, tuan-tuan. Berarti syarikat akan menaikkan hanya 5 orang saja pergi ke pos yang mereka telah mengurangkan unjuran gaji antara RM50,000 ke RM100,000 dengan mengambil 5 orang dibayar gaji RM2,500 sebulan. Berarti syarikat hanya berbelanja RM12,500. Berarti syarikat mempunyai potensi untuk mengurangkan kos antara tuan-tuan boleh bayang kalau RM50,000 tolak dengan RM12,000, RM38,000. Kalau saya kata tadi RM100,000, dia mengurangkan RM87,500 sebulan. Langkah-langkah yang kebiasaannya dilaksanakan oleh kumpulan ini adalah benda yang saya dah alami sejak 1998. Saya tengok bagaimana penstrukturan sebuah syarikat multinasional dibuat, di mana penghapusan kelas menengah. Bagi saudara yang berada dalam kelas tinggi, memiliki gaji yang lebih besar, oleh kerana multitasking dan juga sistem otomasi juga relevan. Berarti kalaulah setengah syarikat di bawah model pengurusan baru, unjuran yang dibuat 200 pekerja, sekiranya ada 200 pekerja, sebuah syarikat hanya memerlukan 5 pekerja berkelas manager. Tetapi saudara lihat dalam carta yang kita ada sekarang, kerana banyak yang senior, ada syarikat yang capai 500 tetapi dia memiliki 30 orang manager. Berarti kumpulan ini juga menjadi kumpulan sasaran untuk kehilangan pekerjaan apabila syarikat mula menganggap bahawa mereka hanya memerlukan 5 orang yang dianggap sebagai relevan untuk dipindah dalam pelan. Dan saudara perlu ingat, COVID-19 bukan saja meninggalkan impak tentang bagaimana syarikat mengalami masalah kewangan. Dia juga meninggalkan kepada syarikat satu impak di mana mulakan langkah baru dalam orientasi syarikat apabila syarikat melaksanakan proses pembaharuan pasca pandemik. Berarti ni pasca, duit dah hilang, perniagaan dah hilang, perniagaan lama tak lagi relevan. Berarti syarikat ini bukan saja nak memulihkan ekonomi tetapi menyusun kembali struktur operasi syarikat. Berarti org chart akan berubah. Mereka mungkin mengatakan bahawa kenapa perlu ada CEO kalau ada CEO. Kenapa perlu ada 5 GM sedangkan 2 general manager cukup untuk mengawalnya. Kenapa perlu ada 30 manager ketika 5 manager boleh memantau. Kerana multitasking telah pun diperkenalkan sejak awal tahun 2000-an. Berarti perkataan multitasking akan menjadi satu perkara biasa apabila seorang kehilangan jawatan, ditamatkan jawatan, bahagian kerja dia, katalah sekarang ni ada 10. Berarti 5 ditamatkan jawatan, manakala pos general manager yang ada akan digandakan jawatan. Kemungkinan diberi allowance memangku bagi jawatan yang kosong yang syarikat tidak akan berniat mengisinya semula. Berarti kalaulah mereka ini bergaji 15 hingga 20 ribu, syarikat buang, syarikat menyelamatkan 100 lagi ribu ringgit. Manakala yang memangku jawatan diberi allowance pangku jawatan antara 2,000 dan ke 3,000 ringgit, syarikat hanya membelanjakan 10 hingga 15 ribu bagi menyelamatkan 100 ribu. Ini antara langkah-langkah yang saya kongsi dengan saudara. Kerana saya tak sangka saya kata 6 yang tadi petang saja baru Sony bagi tahu 1. Dan kesemua mereka, saya tanya bagaimana mereka tahu. Mereka kata mereka melihat video saya mengenai dinamik pekerja. Bagaimana pekerja baik positif. Kerana banyak syarikat memaklumkan, banyak syarikat memberi impak. Mereka telah berkongsi video tersebut dengan pekerja-pekerja mereka. Untuk menyeru pada pekerja berada di dalam vacuum yang saya sebut sebagai ketika masa sukar, jangan menjadi beban tambahan kepada syarikat. Personality saudara, percakapan saudara, attitude saudara, cara bekerja saudara tak boleh lagi tidak selaras dengan kemahuan syarikat. Syarikat sedang memasuki fasa perang yang baru. Berarti dalam fasa perang yang baru, perang yang lebih hebat, kerana saya panggil perang kali ini bukan lagi tentang perang ekonomi. Dia adalah perang 3 penjuru. Pertama adalah perang mengurangkan kos operasi. Kedua, perang yang paling besar iaitu mengubah navigasi syarikat. Jadi syarikat tidak lagi boleh beroperasi dengan cara konvensional kerana persekitaran perniagaan telah berubah. Dan yang ketiga, syarikat akan melihat siapa yang relevan untuk memasuki perang ini. Oleh kerana syarikat-syarikat yang menghubungi saya ni, saya tahu. Bila saya tanya kenapa, mereka kata kita nak minta Tuan Haji bercakap dengan kumpulan pekerja kita.
yang kita fikir dia perlukan vibe yang Tuan Haji cakap tentang positivity, tentang dynamic bekerja, terus datang dalam kepala saya, jeng. Berarti syarikat ini menawarkan kepada saya di atas dua option. Satu, sama ada memenuhi option positif, iaitu menggunakan khidmat saya untuk kaunseling orang yang dianggap bermasalah. Satu, kalau dia positif. Kalau dia negatif, dia nak menyediakan laporan kepada Jabatan Buruh dengan mengatakan proses untuk mengubah kumpulan pekerja bermasalah telah dilaksanakan. Antaranya dia senaraikanlah kehadiran saya sebagai satu proses. Tetapi akhirnya pada Disember, mereka akan mengatakan setelah proses ini dibuat, pekerja ini tidak lagi menunjukkan sebarang peningkatan. Berarti segala proses untuk memulihkan pekerja ini telah dilaksanakan, tetapi masih tidak berubah, maka dia layak untuk ditamatkan perkhidmatan. Saya share dengan saudara bukan untuk menakutkan saudara, kerana saya bagi tahu saudara, 25 tahun saya bekerja. 16 tahun terakhir saya bekerja dalam keadaan saya pernah membuat keputusan tentang pengecilan skala bekerja. Saya pernah menawarkan mengenai memang kita tak boleh lagi memiliki kumpulan orang yang bergaji besar, yang kita telah pun berbincang dan kita telah ada banyak kali perbincangan untuk menjadikan mereka produktif. Tapi mereka tak boleh berubah. Tuan-tuan kena ingat, pada tahun 2000-an, navigasi perniagaan dan navigasi pengurusan syarikat telah pun berubah. Salah satu yang saya tegur ni, jangan marahlah tuan-tuan. Saya lagi tu saya nak tegur, janganlah naik komen-komen yang saudara rasa. Saya macam ni tau, kadang-kadang saya baca balik komen untuk lihat berapa orang yang faham, berapa orang yang bila kita cakap tentang satu perkara pun, dia tak boleh faham. Daripada situ saya akan ukur mentaliti keseluruhan. Walaupun tuan-tuan tidak, pola tuan-tuan yang menonton tak mewakili keseluruhan rakyat Malaysia, tapi saya akan lihat pola berfikir yang saya fikir. Kalaulah pola berfikir begini ada, berarti kita sedang mengalami kumpulan impak tinggi mengikut pola komen-komen saudara. Saya tak pernah ambil komen pujian sebagai perkara penting. Saya anggap kata saya bukan stream untuk nakkan pujian. Saya stream adalah untuk mengendalikan apa yang saya fikir sebagai tugas untuk memacu negara bangsa ini mendapat vibe positif daripada seorang yang saya anggap diri saya ada pengalaman bekerja lama, 25 tahun. Saya ada banyak pemerhatian tentang kesan ekonomi. Saya ada banyak pemerhatian tentang bagaimana kesan sumber manusia akan boleh menyebabkan ramai orang hilang pekerjaan. Kerana sebahagian daripada impak daripada perniagaan, penyelesaiannya adalah selalunya adalah mengurangkan kos sumber manusia. Ini benda yang sejak 1998 Malaysia dilanda krisis mata wang. Ingat 2012 bawa sebelum Covid pun banyak syarikat telah melaksanakannya dengan membuang pekerja yang senior kerana beban gajinya besar, tetapi di bawah era digitalisasi ataupun automasi mereka tidak lagi diperlukan. Malah syarikat menganggap kumpulan yang pemikir, kerana perniagaan ni adalah satu plan tuan-tuan. Kita tak fikir hari-hari, perniagaan adalah satu plan. Berarti akhirnya mereka memikir sekiranya mereka mempunyai 500 pekerja, secara nisbahnya mereka hanya memerlukan 6 ke 8 orang pengurus dalam kumpulan pemikir. Tak lagi 30 orang masuk meeting. Dan 30 orang masuk meeting, 4 orang saja bercakap. 26 orang tunggu tengok jam dan bila waktu keluar makan. Manakala kumpulan pengurusan yang tertinggi ni, walaupun mereka hanya mewakili 10% kaki tangan syarikat, tetapi gaji mereka 30% daripada kos operasi sumber manusia dalam syarikat. Perempuan, apa yang saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan perempuan, tidak akan ada keajaiban yang akan berlaku dari segi ekonomi. Tidak akan ada keajaiban yang berlaku. Berarti kita sedang melalui frasa yang kita kena terima hakikatnya. Kita makin menurun. Tiada lonjakan dijangka berlaku dalam tempoh 24 bulan. Berarti 2022 ni bawa hinggalah penghujung 2024. Kita telah boleh put the titik, struggle. Iaitu sama ada kita bertahan atau kita collapse. Untuk menunjuk kita memacu dan mencanak naik tak mungkin. Bagi syarikat-syarikat besar yang mempunyai kepelbagaian perniagaan, saudara mungkin berada dalam syarikat yang mencanak. Sumbangan saudara dianggap sebagai zon penampan. Kerana syarikat-syarikat punya banyak perniagaan juga akan mengalami 7-8 perniagaan yang sedang merudum jatuh. Jadi walaupun saudara bekerja dalam sebuah syarikat yang making money, tapi saudara tidak akan dapat menikmatinya kerana saudara bekerja dalam satu syarikat yang memiliki juga syarikat-syarikat lain yang sebenarnya sedang mengalami masalah kerugian. Apa yang saya nak advise pada saudara adalah pada malam ini adalah baiki attitude saudara supaya saudara tidak disenaraikan dalam mereka yang akan kehilangan pekerjaan. Saudara kekal dinamik. Apabila syarikat-syarikat besar hubungi saya, cuma 2 je saya tak dapat lagi kenapa mereka nak hubungi saya. Tapi yang 3 telah menyatakan bahawa isu yang saya sebutlah, kaki tangan, sejumlah kaki tangan yang toksik,
Semenjadilah kaki tangan yang mereka anggap menjadi liability kepada syarikat, kerana selain mereka menentang dan kerana mereka menentang dari dalam, maka mereka melemahkan lagi organisasi. Sama ada yang mereka tentang benar atau tidak dalam perniagaan ni tuan-tuan, dia bukanlah tentang mahkamah. Dalam perniagaan dan organisasi korporat, benar dan tidak benar bukanlah hukumnya. Hukumnya adalah sama ada orang itu relevan dalam organisasi ataupun tidak relevan dalam organisasi. Saya masih ingat tuan-tuan, saya dijemput oleh kerajaan negeri Kelantan. Ni saya cerita terang-terang lah. Baik kerajaan negeri Kelantan ni, pada ketika mereka ingin membuat transformasi, kerana Kelantan dianggap sebagai negara yang paling perlahan digitalisasi dia. Maka saya pergi ke Kelantan dengan mengatakan, menawarkan kepada Esko negeri Kelantan bahawa salah satu yang menarik dan boleh menjadikan Kelantan dinamik dan akhirnya penyumberan bahan daripada Kelantan, penyumberan Kelantan dari Kelantan adalah dinamik, adalah dengan menjadikan Kelantan sebagai kota Al-Quran. Saya kata gazet saja secara digital. Sekarang ni kota baru digelar sebagai kota baru Darul Naim. Betul kan? Kelantan Darul Naim kan? Manakala saya kata secara digital, dia boleh dibuat sebagai Kelantan kota Al-Quran, di mana transformasi konten yang berasaskan kepada Al-Quran ataupun konten yang berasaskan kepada Al-Quran berpaksi di Kota Baru, di mana akhirnya kerana kedudukan Kota Baru yang dilihat mempunyai sejarah sebagai Serambi Mekah, dengan begitu ramai sekolah pondok dan juga kedudukan Kota Baru selagi mempunyai identiti keagamaan, maka dia sangat sesuai. Maka untuk memanggil saya untuk bercakap kepada hampir 60 ke 100 orang penjawat awam dalam 3 sesi. Sesi pertama, apabila saya datang brief dan menunjukkan, dan saya bercakap ni semua kepada mereka yang berlatar belakangkan IT, yang memang berkhidmat, dan mereka adalah kumpulan sasaran untuk menjadikan Kelantan lebih dinamik. Kerana apabila Kelantan menjadi kota Al-Quran, dia juga boleh memacu percutian terasaskan Al-Quran. Saya kata tak ada obses di mana orang datang percutian 3 hari 2 malam. Mereka dapat dalam pakej percutian mereka adalah membetulkan pembacaan Al-Quran, membetulkan solat. Mereka datang dalam pakej yang lebih panjang, 7 hari 6 malam. Mereka akan mendapat banyak perkara tentang apa yang menjadi sumber Kelantan yang tidak pernah menjadi tarikan pelancong, iaitu mendalami Al-Quran. Kerana dia banyak sekolah pondok, dia banyak kepakaran dalam bidang Al-Quran. Maka saya kata hotel-hotel di Kelantan boleh berkolaborasi dengan tenaga pendidik dan mereka yang sangat masyhur dan sangat hebat namanya dalam bidang Al-Quran. Minggu pertama saya pergi, dan kemudian minggu kedua saya bentangkan jadual organisasi, bagaimana kita nak susun semula. Sudah tentulah tuan-tuan, bila kita nak menyusun satu benda baru bagi merubah sebuah negeri, bagi menjadikan sebuah negeri yang mempunyai aset yang sebelum ini tidak didinamikkan, tetapi didinamikkan supaya aset negeri Kelantan, aset keislaman, aset konten Islam di Kelantan boleh menyematkan Kelantan dari segi pelancongan. Kerana Kelantan tak boleh bersaing dengan pelancongan yang ditawarkan oleh Langkawi, ditawarkan oleh pantai-pantai membenarkan segala bentuk belah yang kadang-kadang tidak pun begitu syariah compliant. Kerana Kelantan berada dalam dinamik yang mahukan sebuah negeri syariah compliant, dan saya kata itu tidak menjadikan Kelantan ketinggalan. Kerana ramai orang mahukan konten agama, percutian dengan mendapatkan persejarahan Islam, percutian dengan mendapatkan perkissahan sirah Nabi apa semua. Saya kata ramai orang. Saya kata waktu orang buat percutian kapal, orang sanggup menyewa kapal dengan kos 1,000 lebih 3 hari 2 malam. Hanya kerana dalam kapal para ustaz akan menyampaikan sirah-sirah mengikut tajuk-tajuk. Kerana saya ada pengalaman menurut syarikat yang menjalankan periklanan bagi sektor percutian Islamik di atas kapal. Minggu ketiga saya pergi tuan-tuan, mereka nak boykot saya. Semua pakat 7-8 orang, yang lain menguap. Dalam sesi tu tuan-tuan, pengarah negeri ada. Saya punya terkejut. Kontrak saya tu panjang. Akhirnya saya beritahu minggu depan saya tak akan datang lagi. Kerana saya fikir kata, satu, saya menghabiskan wang kerajaan. Dan yang kedua, saya fikir kata, saya sedang bercakap pada sekumpulan orang yang tak mau melihat perubahan. Dan perkara yang sama tuan-tuan berlaku di seluruh negara. Ini saya bagi contoh yang kena depan mata. Sebab tu saya tak akan pergi kursus yang ditawarkan oleh 6 syarikat korporat ni. Kerana saya tahu mereka akan menghantar saya pekerja bermasalah, di mana saya hanya akan menjadi alat. Satu, alat positifnya kalau saya boleh ubah. Alat negatifnya, sesi dengan saya akan dijamkan kepada laporan buruh, diminitkan dalam laporan buruh bahawa kursus selama 3 jam oleh seorang ni, profil saya ni pengalaman 25 tahun dalam pengurusan korporat lah, segala benda lagi ni, seorang streamer.
Tetapi pekerja ini masih lagi. Jadi saya anggap sebagai sebahagian daripada session untuk melengkapkan pakej. Apabila laporan kepada Jabatan Buruh dibuat ataupun laporan peribadi dibuat pada pekerja nak disingkirkan. Berarti trend yang ada sekarang, saya ingin menasihatkan saudara untuk kekal. Hari tu saya dengar satu orang naikkan status, puji dia. Dia kata audio problem ada seorang bagi tahu, kata Haji, terima kasih, selama ni saya duk ingat kita pekerja ni hanya diperalatkan oleh syarikat apabila dia perlukan kita, dan dia akan buang kita apabila dia tak perlukan kita. Saya jawab dengan dia secara private. Saya kata itulah hakikat bekerja. Syarikat bukanlah keluarga. Ingatlah, syarikat bukan keluarga. Pemilik syarikat bukan mak bapak kita. Kita hanyalah pekerja. Dalam istilah yang lebih menyedihkan, pekerja adalah orang yang dibayar gaji di atas tanggungjawab melunaskan kerja. Kalaulah kita dilihat dibayar gaji tetapi tidak melunaskan kerja, berarti pada syarikat, orang ini bukan lagi layak untuk menjadi pekerjanya. Jadi kerana saya ada jangkaan, banyak syarikat-syarikat besar dan syarikat-syarikat yang terkait dengan masalah modal akan mula melaksanakan pembuangan pekerja berikutan dengan saya jangka 24 bulan daripada sekarang ekonomi tidak akan menggambarkan ada ajaib dia. Kerana saya lihat kata hari ke hari jumlah negara yang tersisih ataupun mula menggambarkan mereka mengalami krisis ekonomi yang serius. Berarti kalau sebuah negara boleh runtuh, sebuah syarikat apatah lagi. Dan setiap kali ada sebuah negara terjejas, dia akan menjejaskan negara yang lain. Seperti saya bagi tahu pada saudara apabila kadar inflasi di Amerika meningkat 8.75%. Tetapi kita bernasib baik kerana 28% daripada import semiconductor, barangan berasaskan chip yang dikeluarkan di Malaysia masih lagi dilanggan oleh Amerika. Tetapi oleh kerana kalaulah ekonomi perlahan, chip ini dikeluarkan bagi pengeluaran barangan-barangan high-end, barangan-barangan elektronik, telefon, televisyen dan segala yang high-end. Sekiranya demand penggunaan menjadi rendah kerana Amerika sendiri sedang mengalami resesi, Amerika akan dengan yang 40 tahun paling tinggi dalam sejarah. Berarti Amerika ini kali terakhir pada tahun 2020. Jadi ada kemungkinan penghasilan produk kita juga akan merosot kerana kesemua negara yang sedang mengalami krisis tidak akan berbelanja kepada perkara yang bukan asas. Berarti barangan-barangan elektronik dianggap bukan perkara asas. Ini akan menjejaskan kita. Mereka yang berada dalam sektor automobil, apabila pasaran automobil akan mulai kurang, pengeluarannya akan mulai kurang kerana bahan mentah, besi dan juga segala bentuk bahan bersumberkan galian terjejah teruk kerana perang antara Rusia dan Ukraine dan juga recession ekonomi ini. Berarti sektor automobil juga akan mengurangkan produktiviti dia. Ini yang saya akan ingat pada saudara. Dan sektor ni dia akan berantai. Dia akan berantai dan akhirnya apa yang saya boleh lihat, saya boleh bayangkan mereka yang berada dalam pengurusan-pengurusan tertinggi setiap kali mereka mengadakan mesyuarat. Pertama, untuk period yang saya fikir sejak 6 bulan dulu adalah menyusun semula carta organisasi syarikat, melihat di pindah ke bahagian yang lebih produktif. Mana bahagian yang kita jangka boleh menjana wang ketika segmen ini berkurangan pendapatan ni, kita wujudkan segmen. Dia kata apabila segmen huluan ataupun segmen utama tidak dapat menghasilkan wang yang cukup, kita cipta segmen hiliran supaya ada pendapatan syarikat. Penciptaan carta pekerjaan baru untuk menghasilkan wang menyebabkan pekerja tidak bersedia untuk mengikut plan tersebut. Kerana ada seorang pekerja kalau dia selama ini hanya bekerja di belakang garis utama lah, dan kemudian mereka mengatakan jabatan yang tidak menghasilkan unit yang tidak productivity oriented akan dipindahkan. Maka perpindahan telah menimbulkan protes kerana mereka menganggap mereka perlu melakukan kerja baru, mereka perlu lalui rutin baru, mereka lalu kecekapan baru. Maka orang-orang ini akhirnya bergabung dan membentuk kumpulan mereka, iaitu yang menentang perubahan syarikat kerana perubahan syarikat atau tidak realistik dengan kemahuan peribadi. Itulah tuan-tuan. Tuan-tuan sedang memasuki satu zon yang tuan-tuan cipta sendiri, yang akan menjadikan tuan-tuan akhirnya orang yang akan tersingkir daripada pekerjaan. Ingat kata saya, pada tahun 1998, undang-undang buruh yang melindungi pun wujud. Tetapi bagaimana hampir 100,000 orang hilang pekerjaan sekelip mata apabila mata wang jatuh. Dan ketika itu Jabatan Buruh tidak dapat memberikan kita perlindungan kerana asasnya mereka faham langkah ini diambil bukan kerana kezaliman, tetapi kerana semua syarikat terpaksa mengendalikan option yang ada, iaitu kekal dengan kos yang tinggi, bankrupt,
kurangkan kos, boleh bertahan sampai 2024. Kerana syarikat akan mula mengurangkan kos kerana lonjakan ekonomi hanya dijangka berlaku selepas 2024. Panjang saya tak buku, tak mau gambar. Kita capai berapa orang sekarang, Ilham? 914 orang. Dah angka dah tinggi. Saya tak fikir YouTube ada live malam ni. Saya ucapkan terima kasih pada saudara Einstein. Nanti saya ambil soalan dan saya sambung sikit lagi tentang saya tahu ramai akan mula bertanya. Saya lebih suka saudara bertanya tentang soalan yang positif. Jangan tanya tentang majikan, tuan-tuan. Saya tak boleh membaiki majikan sebab majikan tak tengok stream saya. Saya hanya boleh memberikan gambaran bagaimana pekerja boleh menyelamatkan diri mereka untuk kekal relevan ketika syarikat sedang memasuki 3 perkara baru. Iaitu pertama adalah mengubah produktiviti apabila produktiviti sedia ada, tidak lagi menghasilkan wang seperti mana yang dikendaki. Yang kedua, syarikat telah mengatur carta pekerjaan baru bagi mengorganisasikan semula perjalanan syarikat yang menyebabkan saudara mungkin berpindah dan syarikat mungkin menstrukturkan semula cara bekerja yang berbeza. Dan yang ketiga, attitude yang diperlukan untuk berada dalam komposisi perubahan secara positif. Kalau saudara tak dapat menyesuaikan diri ni, berarti saudara masuk dalam toksik. Saya tahu kerana saya yakin selepas stream saya tu, apabila banyak orang panggil saya untuk bagi talk dan saya lihat profil syarikat-syarikat ni sebagai gambaran bahawa apa yang saya cakap, mereka fikir itulah perangai pekerja mereka. Tapi pekerja mereka tak tengok YouTube saya, tak tengok Facebook saya, maka mereka panggil untuk mempercakapkan topik yang sama. Berarti saya sudah ada gambaran bahawa kalaulah dalam masa 3 hari saya terima 6 tawaran syarikat, esok lusa tulat saya akan terima lebih banyak. Berarti ada indikasi banyak syarikat sedang menyusun. Ada plan yang saya kata positif, panggil Tuan Haji untuk bagi brainstorming, manalah tahu mereka berubah, atau lengkapkan saja bahawa Tuan Haji salah satu daripada alasan yang kita akan kemukakan kepada Jabatan Buruh sebelum membuang pekerja dengan mengatakan usaha-usaha bagi memulihkan mentaliti pekerja yang toksik ni telah dibuat tetapi mereka gagal berubah. Ada 2 saja mereka akan menggunakan saya hadir dan membayar saya. Sama ada mereka masih lagi menyimpan teaser bahawa kumpulan yang bermasalah boleh berubah, atau saya menjadi sebahagian daripada laporan Jabatan Buruh bahawa usaha sebelum penyingkiran dibuat telah dilakukan dengan menganjurkan perbanyak sesi per jam untuk memotivasikan pekerja yang bermasalah. Sementara tu bagi saudara yang nak membantu saya log, saya ada buku baik ni, iaitu John Berger, Seni Melihat. Yang ni buku baru bersamaan dengan buku Orang Melayu. Tuan-tuan dan perempuan, saya juga menyusun pekerjaan saya. Berarti apabila jualan buku mulai menempuh laluan yang sederhana, saya mula menerima banyak, dia berlaku secara kebetulan je, saya tak plan je, banyak sesi untuk membentangkan idea. Menstrukturkan perbukuan adalah bisnes yang besar saya terima sekarang. Itu banyak pihak yang bersangkut dengan perbukuan mula menjemput saya untuk hadir dan memberi pandangan bagaimana menstrukturkan semula perbukuan dalam era digital. Jadi berarti saya masih lagi boleh, saya cakap nanti sombong lah, tapi saya boleh bagi tahu saya masih boleh mencapai 5 digit dengan pekerjaan baru saya, iaitu dengan meletakkan 2 jam 3,000 bagi kos saya menyampaikan talk secara tertutup. Saya cakap dengan saudara ni free ya. Tapi bagi syarikat-syarikat yang mempunyai dana yang diperuntukkan oleh kerajaan atau dana korporat, saya meletakkan talk saya adalah 2 jam RM3,000. Okey, dengan kos tempat penginapan dan juga kos imbuhan perjalanan diasingkan mengikut jarak dan di mana majlis diadakan. Tapi bagi saudara yang nak terus mengekal untuk mendapatkan buku, saya masih ada ragam Orang Melayu, buku bestseller dan box office ni yang dicetak tambahan. Saudara boleh log. Admin ada dalam ni admin tak ada IDBE ni, admin tak ada. Admin IDBE sila. Alamak, saudara log open je, nanti log je open. Sebab admin log open je. Admin IDBE log tinggal nombor telefon. Nanti saya minta admin IDBE bantu. Sebab saya pun tak aim banyak sekarang, 15 buah buku sehari je untuk saudara log. Dan saya juga ada sebuah buku kalau saudara nak baca bagi ketenteraman jiwa. Sebuah buku yang ditulis seorang ahli sufi, oleh seorang cendekiawan, oleh seorang sarjana dalam bahagian teks klasik, yang dilahirkan sebagai seorang Kristian Katolik tetapi memeluk Islam pada usia 30 tahun. Dah ada admin dah? Dah ada admin dah? Okey. Saudara masih dapat buku Muhammad ni. Saya jual balik Muhammad edisi yang mewah tu, saya stop dulu. Saya jual balik edisi yang biasa, iaitu RM RM80 bagi saudara nak mendapatkan buku Muhammad. Untuk bacaan barangkali saudara nak melihat Nabi Muhammad daripada kacamata seorang yang masuk Islam kerana dia memuja Nabi Muhammad. Dia bukan memuja, dia terpengaruh dengan akhlak Muhammad. Kerana Martin Link, dia dilahirkan sebagai seorang Kristian Katolik di England.
Dan dia dilahir sebagai seorang skematik. Skematik ni budak skema yang nak dapatkan satu jawapan yang solid tentang agama. Oleh kerana dia menganggap trilogi, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Bapa, Roh Kudus dan Tuhan Anak dalam ajaran Kristian sebagai sangat mencurigakan. Dia mencari agama apa yang banyak kerohanian dia. Maka Martin Link mengkaji, dia pernah menganut Buddha dan dia pernah menganut Tao. Tapi satu masa apabila dia menjadi seorang yang bermasalah kepada syarikat dia, dia telah di cold storage. Dihantar bekerja dalam sudut perpustakaan yang tersisih, iaitu mengkaji teks Islam. Oleh kerana dia tersisih dan dia tak tahu nak buat apa, hari-hari dia buka teks Islam hinggalah dia jumpa teks mengenai Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi langkah, kata dia, inilah yang aku cari. Seorang yang berperibadi seperti Muhammad. Akhirnya dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Mesir dan dia memeluk Islam. Menjadi sarjana pemikir, ahli sufi yang sangat hebat. Dilahirkan pada tahun 1909 dan kembali ke Rahmatullah pada tahun 2006. Jadi kalau saudara nak buku Muhammad yang saya anggap best seller, 1000 lebih buku ni saya jual dalam tempoh 4 bulan lebih saya stream, nak masuk 5 bulan ni. Saudara boleh lock buku ni dengan harga RM80. Bagi mereka yang mahukan Salahuddin Al-Ayyubi, lelaki yang dilahirkan pada tahun 1147 dan kembali ke Rahmatullah pada tahun 1193. Pemimpin yang dianggap sebagai, ingat tuan-tuan, saya tak galak langsung tuan-tuan belajar tentang perang salib. Belajarlah tentang perang Sabil, kerana perang Sabil datang daripada sudut pandangan ni. Buku sejarah yang banyak saudara baca tu, saudara duk sebut perang salib, kerana saudara tak pernah baca perspektif perang Sabil. Salib adalah perspektif yang ditulis oleh sarjana barat mengenai 8 peperangan besar di antara 4 kerajaan Eropah ke monarki Eropah yang bermula pada tahun 1050 hinggalah tahun 122 lebih sampai zaman Muhammad Al-Fatih tu. Okey, antara zaman perang salib, pahlawan Islam yang hebat selain daripada Muhammad Al-Fatih, yang lagi hebat adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Kerana Salahuddin Al-Ayyubi lah yang mengalahkan 4 puak tentera, iaitu tentera Perancis yang berpangkalan di Toulouse, mengalahkan tentera Raja Baldwin IV yang berpangkalan di Belgium, mengalahkan tentera Itali yang berpangkalan di Sicily, dan mengalahkan tentera Inggeris dalam perang yang dia berjaya menumpaskan musuhnya yang 4 kali lebih besar. Kerana sejarah menyebut dia hanya membawa 25,000 saja angkatan perang dan menewaskan tentera dalam perang Hattin, yang mana ada 100,000 orang tentera Kristian. Sejak itu nama Salahuddin tak pernah diubah dalam sejarah, kerana Barat juga mengkaguminya dan Barat tidak menolak fakta bahawa mereka kalah kepada angkatan perang yang 4 kali ganda lebih kecil pada mereka, iaitu tentera yang dipilih oleh Salahuddin Ayyubi. Sejak itulah mereka menyebutnya sebagai Saladin. Dihormati. Saladin tak pernah ditulis dengan panggilan yang hina oleh mana-mana sarjana barat yang mengkaji sejarah perang dan sejarah geopolitik yang adil. Dia digambarkan sebagai pakar, sebagai seorang yang sangat luar biasa dan sebagai pembebas Baitul Maqdis yang sangat luar biasa. Kalau saudara nak, saya ada Saladin, log lah di link yang ada IDBE tu. Saya akan mula ambil soalan sekarang. Kita tak capai 1000 malam ni, Ham, kita akan ambil soalan bagi saudara. Saya rasa preview yang akan tengok besok banyak. Saya akan ambil soalan. 6 soalan kata Ilham. Okey, Pak Long tanya, Tuan Haji, apakah pelan ini terpakai pada sektor awam atau hanya digunakan meluas pada sektor korporat dan swasta saja? Okey. Secara rutin, nak sebut ritual tak boleh. Secara rutin, penjawat awam adalah penjawat yang paling berselesa, terutama saudara mereka yang berada dalam sektor penjawat awam badan berkanun, di mana kontrak pekerjaan mereka ketat. Dan selalunya kerajaan mempunyai dasar tidak mengambil langkah seagresif yang diamalkan oleh sektor swasta, kerana kita ada undang-undang yang tertera. Nak buang penjawat awam tak susah, bukan mudah. Nak melantik penjawat awam kena selai kertas, nak melakukan sesuatu kepada penjawat awam kena menyediakan sebuah buku. Tapi saya bagi tahu, lihat perspektif yang lebih besar. Kalau saya boleh bagi tahu kepada saudara, kalaupun negara ini tumbuh pada 5% ekonomi, kerana kerajaan yang membuat unjuran pada kenyataan yang mutakhir, iaitu pada awal Julai tahun 2022, kerajaan masih yakin kita boleh mencapai pertumbuhan ekonomi antara 5.3% pada 6.3%. Tapi saya pakai yang realistik, yang dikaji oleh Bank Dunia, IMF dan banyak agensi kewangan, bahawa Malaysia akan berada pada paras 5.3% hingga 5.75%. Baik.
kerajaan menghasilkan banyak wang, tetapi wang akan membayar hutang. Walaupun kita tidak berhutang kepada negara luar, yang di mana kalau kita hutang sebilion, berarti kalau kita hutang banyak dekat hutang luar, hutang kita akan meningkat menjadi 1.3 bilion kerana ringgit jatuh 30%. Kita hutang dengan hutang domestik, tapi hutang tersebut telah meningkat, di mana kita berhutang 1.03 trilion. Berarti walaupun pendapatan kerajaan banyak, kerajaan terikat untuk membayar hutang. Menjadikan pendapatan kerajaan mungkin mengecil. Membuang tidak mungkin, tetapi tuan-tuan saya boleh bagi tahu, lihatlah worst case scenario. Kerana kita tak pernah berhadapan di mana dunia dilenjan oleh 3 perkara serentak. Pertama adalah COVID-19. Kedua, dunia dilenjan oleh kekurangan kadar inflasi yang tinggi. Ketiga, dunia dilenjan oleh krisis bekalan makanan dan krisis tenaga. Tak pernah dia datang serentak. Dan lenjanan COVID yang selama 2 tahun memerlukan tempoh pemulihan yang panjang. Sebab tu orang bercakap sekarang, kesan COVID saja nak selesai 2024. Ada 24 bulan diperlukan untuk kesan COVID. Orang belum mengkaji lagi kesan mengenai kekurangan bekalan tenaga. Belum dikaji kerana dia baru berlaku kerana perang di antara Ukraine dan Syria, Ukraine dan Rusia yang baru saja memburukkan ekonomi dunia. Tak ada data boleh memberi gambaran unjuran perang ni 24 bulan kemudian apa akan berlaku. Cuma unjuran ini digambarkan sebagai telah cukup untuk menjejaskan dunia dalam jangka pendek. Dan kemudian saya bagi tahu pada saudara unjuran bekalan makanan. Untuk pengetahuan saudara, Indonesia juga mengeluarkan hari ini kenyataan. Mereka mulai panik kerana hasil tuaian tahun ini dijangka merudum. Manakala tuaian dunia, semua hasil pertanian dunia dijangka jatuh dengan teruk. Kerana 3 perkara juga berlaku. Pertama, dia kata 3 perkara yang pertama berlaku adalah kerana perang. Di mana negara yang terlibat dalam perang, kebetulan negara tani, Rusia dan Ukraine. Yang saya kata kalau campur Rusia dan Ukraine, mereka membekalkan lebih 30% daripada gandum dunia. Kemudian disangkutkan pula dengan kemarau besar. Kemarau besar, di mana apabila berlaku kemarau besar, banyak tahun ini adalah kerana tahun yang aneh. Di mana mereka gambarkan 2012 tahun yang aneh. Saya bagi tahu saudara, kesan hasil tuaian dunia ni, impak dia pernah berlaku pada 2012, di mana harga barang meningkat dengan tinggi apabila suhu musim panas telah menyebabkan banyak tuaian yang dituai akhirnya berkurangan. Satu. Dan kemudian pada masa yang sama seperti mana yang kita alami sekarang ni, ini adalah pintu kemarau, tapi kita mengalami hujan dalam skala yang besar. Bermula di Kedah dapat hujan dan sekarang 8 negeri dapat hujan. Kita mungkin melalui tempoh 8 negeri mendapat hujan yang lebih tinggi, dan kita harap hasil pertanian yang memerlukan kemarau, terutama padi, untuk menghasilkan buah ni tidak terjejah dengan teruk. Indonesia tahun ini mula menggambarkan bahawa mereka perlu melihat hasil tuaian, kerana kemungkinan Indonesia juga mengalami krisis makanan berganda. Satu, makanan yang mereka import. Yang kedua, hasil makanan dalam negara juga akan berjunam jatuh. Berarti saya nak jawab kepada tuan-tuan yang bertanya tentang sektor swasta. Budaya kita nak sektor kerajaan, budaya kita nak baca kitab lama, iaitu kitab Penjawat Awam Selamat dalam Perkhidmatan, akan dijejaskan oleh kitab yang lebih realistik, iaitu ekonomi dunia sedang melalui proses di mana sebarang bentuk keselesaan tak boleh lagi dijamin dia akan berlaku dengan selesa. Ini tuan-tuan kena ingat. Dan akhirnya tuan-tuan, tujuan saya stream bukanlah nak bagi tahu siapa yang perlu seronok kerana dia kekal ada gaji, dan siapakah yang perlu bersedih kerana dia mungkin berada dalam senarai orang terjejah gaji. Tujuan saya stream adalah membina negara bangsa untuk sedar. Jadi jangan kita rasa kita penjawat awam yang dijamin oleh undang-undang penjawatan yang kita dapat tu sebagai selesa. Kerana akhirnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan bekerja dan 10 jiran saudara kehilangan pekerjaan, negara ini akan kembali kepada konflik yang sama. Kadar pengangguran tinggi, kadar produktiviti rendah, harga barangan akan jadi mahal. Jadi kalau ada pekerjaan, akhirnya saudara sepaksa menjadi seperti Sri Lanka, di mana gaji hanya 350 ke 450, di mana kadar pelacuran meningkat 600%. Di mana ramai orang mengatakan kalau anda pergi ke Colombo sekarang, semua gadis-gadis cantik dan juga gadis-gadis yang kehilangan pekerjaan menerpa masuk ke Colombo untuk menawarkan perkhidmatan seks murah dengan semurah RM6 ke RM15 bagi pelacur yang dianggap elit. Itu saudara baca laporan yang disiarkan. Jadi saya nak beritahu pada saudara, dia tentang bukanlah kaki tangan awam atau kaki tangan kerajaan. Kita nak bercerita tentang negara bangsa, keseluruhan impak dia. Okey, soalan yang kedua apa? Jadi saya minta saudara tonton dalam skop yang luas bahawa impak dia secara keseluruhan.
Okey, macam mana nak ajar rakan bekerja dengan lebih proaktif? Saya pimpin melalui teladan daripada dulu saya kerja, tuan-tuan. Saya selalu, waktu saya tak jadi bos pun, saya akan bekerja lebih daripada rakan saya. Sekarang saya pimpin anak saya tak pernah ajar pun. Tapi anak saya rasa dia tahu, semua anak-anak saya tahu kata bapak dia hardworking, jarang bercuti stream. Kalau mereka nak adakan jadual minum dengan kawan-kawan dia pun, anak-anak saya akan buat jadual dia orang dalam pukul 3 petang. Pukul 6 dia kena balik ke rumah sebab saya akan bagi laporan apa yang ayah nak buat malam ni. Selepas solat maghrib kami mula packing barang dan keluar. Saya selalu bagi tahu kata, selagi kita mula melihat orang lain sebagai masalah, itulah barangkali kita tak dapat mengatasi masalah. Tapi kalau kita lihat diri kita sebagai masalah, iaitu kita tidak dapat menjadi teladan dan contoh produktiviti, baiki diri kita. Sebab kalau kita nak tunggu, tuan-tuan, orang pergi, sampai bila pun tuan-tuan tidak akan dapat menjadi teladan. Ketika saya mempunyai, waktu saya di utusan, saya tak ada post pun, tuan-tuan. Saya wartawan cadetship, saya dah cerita. Saya menjadi sebahagian daripada semangat untuk bos-bos saya datang pada bos saya lah, Zul Bakar yang lebih senior, Rozaman yang lebih senior, Hanafiah Man yang lebih senior. Mereka menjadi semangat dengan melihat hari Sabtu pun saya pergi cari story, tak ada overtime. Saya tak ada overtime, tuan-tuan. Tapi saya anggap kata saya kena 7 hari bekerja untuk memastikan saya adalah orang penting. Jadi saya tak pernah fikir kata saya kerja 5 hari, gaji saya 755. Sebab untuk membina kerjaya saya dah anggap 5 tahun pertama saya nak bina kerjaya kerana umur saya bekerja dalam sektor bergaji bulan ni 26. Saya nak jadi manager umur saya 30. Jadi saya fikir 5 tahun ni cara dia adalah bukan tunggu orang lain. Saya kena build up diri saya. Dan akhirnya, tuan-tuan, saya fikir kata kerja kuat lah. Saya tak percaya pada work smart, tuan-tuan. Saya masih anggap work hard. Bila work hard saja datang, tuan-tuan, work smart come later. Kalau work smart come first, tuan-tuan, buat. Kita berasa kita lah bijak. Jadilah kali kita akan pilih, buat 3 jam je, janji selesai. Akhirnya 3 jam work smart tu kebanyakan menjadi 3 jam untuk orang malas mengelakkan work hard. Jadi saya percaya pada work hard. Macam sekarang ni, set up apa semua ni, work smart hanya datang bila saya stream dengan tuan-tuan, iaitu sejam menyediakan konten, proses konten, dan kemudian sampai kepada saudara. Yang lain semua adalah work hard. Preview satu buku, pilih satu buku, baca satu buku, analisis satu buku, adalah semua work hard. Tak ada work smart. Saya ambil soalan yang Ilham kata ada 6. Saya run through one by one je. Okey. Kita ada berapa orang yang tinggal, tuan-tuan? Masih kekal, alhamdulillah. Setiap kali saya naik buku orang lari, tapi sekarang orang dah tak lari dah. Soalan, bagaimana untuk membetulkan pasukan yang berasa selesa dengan kerja dan mengurangkan kualiti disiplin hanya bercakap soal pegawai atasan yang bersalah? Ini memang saya bagi tahu. Apa nama Muhammad Fakhruddin, jauhi. Kalau saudara rasa saudara telah menjadi sebahagian daripada toksik, percayalah saudara kena jauhi. Ingat tak salah menjauhi satu perkara yang bertentangan dengan syariat. Syariat ni bukan tentang dosa pahala yang sah saja. Tentang orang yang mengancam produktiviti syarikat dan menyebabkan syarikat berada dalam masalah dan kemudian mengancam pendapatan orang lain. Secara syariatnya, orang yang berperangai mengancam kepentingan syarikat, yang di dalam syarikat tersebut berpuluh orang yang lain mencari wang untuk menyara keluarga, maka secara syariat boleh jauhi orang ni, kerana mereka adalah parasit yang membahayakan. Jadi saya suggest pada tuan-tuan, untuk pada Fakhruddin, untuk jauhi diri. Pertama, Fakhruddin, anda kalau tak boleh ubah mereka, dah tak boleh lah saya anggap. Dalam proses sekarang, is too late to change community ni. Yang paling adalah move on. Saudara kena move on. Kalau saudara masih lagi menganggap kata begini, tuan-tuan, saya bagi tahu, pekerja bermasalah ni akan wujud dalam setiap zaman. Cuma saya nasihatkan saudara, jangan jatuh pada zaman ni, kerana akan datang satu period di mana langkah membuang orang yang bermasalah terpaksa dilakukan kerana cost cutting. Dulu mereka boleh dimanjakan kerana syarikat tidak mempunyai ruang yang desperate untuk mengambil tindakan. Tapi apabila syarikat telah ditolak, imbal balik. Dengan pertama adalah menyingkirkan mereka bermasalah. Jadi kalau dia bercakap apa semua, ingat fitnah bukan saja orang yang menyebutnya. Orang yang mendengar dan berada di sekitar orang yang menjadi pembawa fitnah adalah juga orang yang berada dalam rangkaian fitnah. Sebab tu saya bagi tahu dalam satu artikel saya, bila saya bekerja, saya hampir tak tahu orang sedang bercakap tentang keburukan syarikat. Saya tak tahu mereka wujud pun. Sebab hari-hari masa saya kerja, kalau saya jadi wartawan utusan, saya nak byline muka depan.
Saya punya aim ni tuan-tuan, kalau saya tak dapat byline muka depan, story saya mestilah lead page. Kalau besok keluar, story saya dah lah tak keluar muka depan, jadi second lead page. Saya down gila dan pergi bekerja lagi. Sebab saya sentiasa jaga standard laporan saya, mestilah kalau tak duduk muka depan, tetapi dia adalah berita teratas dalam muka-muka yang seterusnya. Bila saya bekerja di NTV7 yang sangat susah, 7 hari seminggu, saya tahu dekat tangga, dekat kantin semua orang mengumpat syarikat. Itulah pertama kali saya memulakan hidup dengan mengarahkan sekretari saya beli saya makanan. Kerana saya tahu pergi makan je, saya akan mendengar. Kerana orang Melayu, perangai dia yang paling pelik. Mereka akan mengadap rezeki dengan suka menyebarkan fitnah. Itu saya tak faham. Mereka tidak meraihkan rezeki dengan menyebarkan kebaikan. Jadi saya selalu elak. Kalau saya elak minum makan tuan-tuan, tentulah saya elak sesi ngetih. Minum teh lagi banyak fitnah. Banyak tempat saya pergi tuan-tuan, saya lihat sampai sekarang pun lah, saya masih menganggap bahawa ngetih kalau salah cara seperti meminum darah saudara sendiri, iaitu orang yang kita fitnah dan orang kita tomah sepanjang perbualan kita di meja teh. Jadi Fakhruddin, saya nasihatkan Fakhruddin, anggaplah 8 jam, 9 jam bekerja tu, tiap minit dan tiap saat saudara sumbangkan untuk pekerjaan. Tidak sedetik pun saudara sumbang untuk mendengar orang bercakap ni. Sebab saya nak beritahu pada saudara, golongan ini akan ada sampai akhir zaman. Cuma dalam keadaan yang kritikal, saya cuba menyelamatkan sebanyak mungkin orang untuk tukar mindset, masuk ke dalam mainstream dan berada dalam jalur syarikat. Kecuali tuan-tuan memang tanah mak ayah tuan-tuan semua sampai orang kata apa, kelang-kelang dan factory-factory, ladang-ladang dan estate-estate. Banyak macam kata Piramli, Gohit Gostan adalah harta mak bapak saudara. Buatlah apa pun, bila hilang kerja, dia risau apa? Ladang-ladang dah lah 70 gran, estate-estate lagi 70 gran, kilang-kilang 60 buah, factory-factory 60 buah. Saudara kaya. Tapi kalau saudara orang biasa-biasa macam saya, yang sekarang ni saya fokus stream saya ni, tuan-tuan, saya sayang betul lah kejayaan stream saya ni. Saya memang ingat hari ni nak memancing, hingga saya bagi tahu pada Ilham pagi ni ayah nak pergi mancing. Tapi semalam saya download baki artikel saya baca. Saya yang tak dibayar gaji ni pun merasakan saya tak boleh tinggalkan stream malam ni kalau saya tak remind pada saudara apa yang telah saya analisis bahawa saya tak mau guna VSS MSS sebab saya tahu banyak syarikat yang akan melaksanakannya tak berduit. Pembuangan pekerja akan berlaku pada kuartal keempat tahun ni ataupun suku pertama tahun depan. Saya batalkan mancing. Saya datang untuk stream dengan saudara kerana saya telah mendengar perkara, iaitu bahan-bahan yang saya baca. Saya telah mendengar perkara dan perkara itu telah menyumberkan saya vibe yang positif, iaitu berkongsi kebimbangan untuk kebaikan. Maka malam ni saya ada dekat sini. Kalau saya pergi kedai kopi tuan-tuan, dengan pekerjaan saya sekarang ni, apa yang boleh saya dengar? Buang masa lah nak kau duk cerita semua palatau Facebook tu. Saya pergi lagi satu orang, nah kau tak berasa kau orang duk ban kau, orang duk kutuk engkau tu. Sebab saya dalam pekerjaan saya tidak, orang yang nak bergerak ke depan, jarang ada orang yang akan menyediakannya kereta suruh. Orang yang nak bergerak ke depan selalunya akan disediakan batu dan kayu untuk benteng saudara. Jadi bila saya dah lama hidup tuan-tuan, saya dah tahu dah, kalau kita fikir ke depan ni, kita cari kawan di kedai kopi takkan jumpa. Kita fikir ke depan ni, kita buang lepak tuan-tuan, kita akan menjadi orang yang akhirnya mengumpat dan memikir ke belakang. Itu nasihat pada Fakhruddin. Ada soalan yang lain tak Ilham? Ada 6 saya cuba jawab. Remain 900 lagi orang. Alhamdulillah, saya suka bila tuan-tuan stay, tak lari. Jangan lupa lah bagi mereka yang mampu, lock lah buku saya ni. 10-15 je saya nak jual sekarang. Sehari. Okey. Abang Raub yang selalu tanya soalan ni. Abang Raub, apa cara berkesan nak bawa semangat pasukan naik bila syarikat dah mula proses pengurangan pekerja atau pemotongan gaji? Sebab majoriti akan berada dalam kumpulan yang menganggap syarikat mengambil kesempatan. Bila syarikat bagi, kita ni konsep kita bekerja lah tuan-tuan. Bila orang bagi kita tak terima kasih. Bila orang tarik sedikit, kita pun menjerit. Tuan-tuan dan perempuan, ayah kita pun tak bagi semua. Ayah kita pun tak bagi semua tuan-tuan. Sayang ayah dengan mak, 100 duit ayah, RM20 bagi mak duit pasar. Sayang ayah dengan kita, 100 dalam duit ayah, RM5 bagi kita duit keluar belanja. Sayang ayah pun dia ada perkiraan. Kerana ayah sedang memikirkan bukan kasih sayang. Ayah memikirkan keseluruhan bertanggungjawab dia tentang mentadbir rumah.
Bagi mak RM20, ayah ada RM8, bukanlah ayah kedekut. Sebab RM80 ayah standby. Kalaulah ada orang sakit di dalam kalangan keluarga, maka ayahlah yang bertanggungjawab. Kalaulah berlaku sesuatu yang tidak diduga, ayahlah bertanggungjawab. Kalau ada saudara mara nak berkahwin, tiba-tiba memerlu bantuan, ayah kepala keluarga lah yang akan diminta tolong oleh orang lain. Jadi kalau ayah kita pun sendiri waktu kita ada, tak boleh bagi kita semuanya, kerana ayah berada dalam position bukan duit semua untuk mak dan bukan duit semua untuk anak. Kerana duit juga ada bil bulan yang ayah kena selesaikan. Ada kenderaan. Kalau anak sakit, walaupun tengah keluarga sihat tuan-tuan, ayah yang bertanggungjawab akan mengatakan kalau sakit apa nak buat. Berarti begitulah syarikat tuan-tuan. Sedangkan syarikat bukanlah mak ayah kita. Kita dengan syarikat bukan love affair tuan-tuan. Kita dengan syarikat tertakluk kepada apa yang dipanggil selagi syarikat untung, kita mendapat manfaat. Apabila syarikat rugi, kita mendapat mudarat. Itu benda realistik. Jangan anggap bekerja dengan syarikat adalah sebuah kisah romansa. Tak ada. Tak ada. It's a factual. Syarikat untung, saudara dapat bahagian dia. Syarikat rugi, saudara akan mendapat bencananya. Dan bencana yang mula saya bincangkan dengan saudara adalah apabila dunia mengunjurkan tiada pertumbuhan ekonomi yang pertumbuhan ekonomi yang dinamik dalam tempoh 24 bulan. Dan saya sendiri melihat bahawa daya beli akan melemah. Saya sendiri telah melihat laporan-laporan saya sebut pada saudara yang saya ambil daripada data-data ekonomi. Saya tak fikir ada syarikat yang akan bertahan dalam tempoh 24 bulan. Banyak syarikat akan mengambil langkah drastik untuk kekal, tidak lumpuh hinggalah ekonomi dunia mencanak semula pada 2025. Berarti dalam 2023-2024, syarikat akan mengorbankan banyak benda. Sama ada dia jual aset, dia tutup setengah perniagaan yang tidak lagi menghasilkan wang. Dan yang paling saya sebut malam ni adalah mengurangkan pekerjaan. Dia jual aset tak ada apa, itu bangunan batu, bangunan tanah, dia tanggunglah. Okey? Yang saya bimbang adalah apabila dia menutup anak syarikat di mana sejumlah orang bekerja, ataupun dia mengurangkan pekerjaan. Dia nak kekalkan semua pekerjaan syarikat masih ada, tapi dia potong jumlah pekerja. Itu yang sedang saya ceritakan pada saudara. Dan saya bagi tahu pada saudara, untuk tidak berada dalam senarai orang yang diburu untuk dihalau keluar pada syarikat, make sure saudara relevan. Make sure saudara bergerak ke depan. Pak Long, YB Saad, Abang Raub yang tanya saya tadi. Kalaulah seorang telah memilih membocorkan kapal, jangan tenggelam bersama mereka. Kerana memilih untuk tenggelam bersama orang yang tenggelam adalah kebodohan yang sengaja dicari. Pilih kepintaran, iaitu fokus diri dan bagi tahu syarikat secara directly, saya akan bersama dengan syarikat pada masa yang sukar. Bukan sebagai tukang tomah dan bukan sebagai tukang fitnah. Okey, tuan-tuan dah lock buku, saya pun dah bercakap 1 jam 20 minit. Lock, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana pertama kali saudara sustain kekal dengan saya, memberikan saya semangat bahawa hari ini saya tak pergi memancing apa yang saya fikir dan saya susun nak bercakap dengan saudara. Akhirnya saya rasa lega kerana 900 orang sudi mendengarnya. Pada saya tuan-tuan, yang saya mohon adalah keberkatan Allah kepada tuan-tuan. Dengan memberkat kepada Allah pada tuan-tuan, saya minta, ya Allah, berikanlah sedikit berkat yang tersisa pada mereka, pada aku. Kerana saya berada dalam keadaan yang saya fikir kata tidaklah seteruk tuan-tuan yang bekerja, yang ada anak, yang ada apa. Saya seorang pensionan, ada sedikit bakat pencen bekerja, boleh buat saya bekerja, cari duit sikit. Tapi kasih sayang saya pada saudara adalah kasih sayang kerana saya mahu saudara semua adalah orang yang tidak antara mereka yang saya tangisi ketika saya melihat orang hilang kerja 98. Saya lihat kawan-kawan saya dipanggil, kemudian diminta sign BSS, sebahagian dengan secara rela, sebahagian dengan paksa rela. Saya telah melihat semua perkara tersebut selama 25 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.